أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-tuan, jawab salam bagi darah sikit. Sebab pesan guru saya, antara dua tanda-tanda kematian ibu dekat dengan seseorang. Dia sebut kata kematian itu semua sunyi sepi. Jadi sekali lagi kita jawab salam bagi darah tanda kita semangat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Betul lah, orang belah tanam permain dia takut juga ada kematian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Khataman Nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan daimatan bidawani adada ma mulkillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Yang saya raikan kepada Tuan Pengurusi Majlis, sehingga bergaya malam ni pakai macam ni dengan kerak-kerak, takut rumah tak pergi keluar ni. Yang saya raikan kepada Tuan Imam, Tuan Pengurusi Surau, Pengurusi Taman, tak sempat nak minta nama atas ni. Yang saya muliakan di dalam kuasa muslimin, muslimat, adik-adik, kakak-kakak, ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan, para asatizah, para tetamu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala semua, amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ni. Allah Ta'ala himpulkan kita dalam satu suasana, satu tempat yang cukup indah, cukup baik dan baik indah. Dia tahan juga sejuk dalam Imran Helen tuan-tuan. Zaman saya bawa skrin tu, kalau tak bawa saja tuan-tuan pakai lena. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam ni paling indahnya malam kita nak berbicara dan membincang dan memperingati satu peristiwa yang tak boleh kita lupa dan tak boleh kita alpa dalam hidup, yakni peristiwa kelahiran insan yang tercinta, insan yang hebat. Tidak ada lagi insan yang sehebat dia, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala di awal bicara ni, kita ambil sedikit kronologi tentang kelahiran Nabi dan sebelum kelahiran Nabi. Namun saya nak pesan tuan-tuan, malam ni ada satu sesi soalan. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab. Satu soalan sahaja. Adik boleh jawab, ibu ayah boleh jawab, siapa pun yang ada dalam ni boleh jawab. Soalan ini ditanya sewaktu saya belajar di universiti. Waktu saya di universiti tu, soalan ini ditanya oleh seorang profesor, nama dia Profesor Osman. Dan soalan ini saya akan tanya insya-Allah lebih kurang 25 minit lagi. Tuan-tuan standby. Pasal soalan ni ada reward hadiah dia tuan-tuan bernilai hampir RM100. Penceramah bawa hadiah, bukan tuan-tuan beri hadiah pada dia. Boleh dua kaedah. Kaedah yang awal iaitulah ambil produk, kaedah yang kedua ambil duit. Hanya dengan satu soalan yang saya nak tanya saat lagi. Tuan-tuan standby ya. Google digunakan kalau nak tanya kat ulama pula. Wal Syekh Al-Bukhari wal YouTubi dipersilakan, boleh. Tapi kadar dia berapa minit? Saya nak tanya hanya 3 minit dan kena bagi jawapan. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang pertama kita membicarakan tentang satu peristiwa. Peristiwa ni tuan-tuan, nama dia peristiwa tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nak mewujudkan yang dinamakan Al-Ard, yakni bumi yang kita duduk dalam ni. Bumi, langit, as-samawat
langit yang kita duduk pada hari ini, bagaimana Allah ciptakan dia? Allah ciptakan sesuatu itu dengan sebab. Tuan-tuan, hidup kat dunia ni dia mesti ada sebab dan musabab. Kenapa ayahanda kita pakai baju buah warna merah, dia pakai serban warna hijau, pakai keplekat warna biru? Kalau orang perempuan kata jenak, jengkreng, tak matching. Kalau orang perempuan lah. Sebab orang perempuan kalau boleh, kalau dia pakai tudung warna kelabu, keram warna kelabu, kain jubah warna kelabu, kasut warna kelabu, stokin pun warna kelabu. Tapi bukan orang taman permain lah, orang taman permain lah. Tu orang perempuan. Tapi ayah pakai itu sebab apa? Sebab ada sebab lah. Mungkin ayah rasa pakai itu rasa elok dah, kemah dah. Sebab rasa kemah dah, dia rasa okey. Ataupun sebab yang dulu rasa hak nak cepat. Betul tak? Sabuk-sabuk balut-balut kira hak nak cepat. Sebab dia. Tuan-tuan, Allah cipta sesuatu ada sebab. Kenapa Allah ciptakan ikan yang ada dalam laut, yang duduk 24 jam dalam laut, ayam masin. Jadi kita kena bukan tangsi namanya. Saya nak tanya, temenung tangsi kan temenung bukan tangsi ayah-ayah bapak mana betul? Kabak Maizat. Orang pergi temenung tangsi, ada kan temenung tangsi? Ada lah. Okay, yang betulnya temenung dibukatkan menggunakan bukat tangsi. Yang tu tuan-tuan birujulah ulama ada ikan. Sebab saya pun nak cerita kat tuan-tuan, seorang pakcik ni umur dia kurang 40 kat 50 dia ni. Kalau lama lah dia betulkan kat saya. Jadi dia kata tak ada temenung tangsi, temenung pul lagi oi, temenung pangkok main bangkok. Temenung tangsi ni mana ada temenung tangsi, dia kata menggunakan bukat tangsi. Tuan-tuan bayangkan ikan yang kena bukat, yang kena mengai, yang duduk 24 jam dalam laut, tapi bila naik atas darat nak masuk, ibu-ibu bergeram dah. Boleh tak yang bergeram sebab duduk dalam laut dah? Tak boleh. Kena bergeram, garam juga. Lalu kena bubur kunyit sikit. Kunyit dia kena hati-hati sebut. Takut budak-budak ala-ala baru ni dia tengok saya lain macam. Mungkin tu apa gelap tu masalah. Jadi tuan-tuan, anak bang kata ada sebab kenapa ikan tu Allah warnai, Allah cipta dia, kemudian kenapa garam, dia ada sebab. Maka Allah nak ciptakan dunia ni tuan-tuan, saya nak relate dengan kalimat Nabi SAW, maka ada sebab. Mana cerita dia? Cerita dia sebab Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia yang pertama sekali. Manusia yang pertama siapa dia? Allah cipta Nabi Allah Adam. Subhanallah, mumtaz, jawapan yang berjaya. Tapi bukan dapat satu lagi, bukan soalan tu ni. Tunggu saya. Nah, Allah ciptakan Nabi Allah Adam, tapi Allah tak cipta lagi manusia lain ni. Allah tak ada lagi. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala masukkan roh dalam tubuh badan Nabi Adam alaihissalam dalam syurga, maka Nabi Adam alaihissalam ketika mana dia yang kufur sedar dibangunkan, dihidupkan, lepas bila dia buka je mata, apa yang dia nampak? Antara perkara yang dia nampak iaitulah tuan-tuan, dia tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah dia dapat melihat kalimah Muhammad di dinding syurga. Kalimah Muhammad. Ada lagi Muhammad tu? Udah tak pernah ada rumah ni. Tentu jawab saya. Ada kata dari? Oh, dia ada dah ni terus sikit tak ada. Dia main penatang pula. Sekali lagi saya nak tanya, kali ketiga, ada kata ada lagi? Oh, tak ada. Dia rumah hari disuruh dagang Bimun. Jawapan dia Adam. Seperti mana ingat baik-baik dah? Jawapan dia Adam. Mana ustaz jawapan dia? Ketika mana Nabi Adam nampak lihat kalimah Muhammad dalam diri syurga Allah Subhanahu wa taala, lalu ditanyakan, ya Rabb, man Muhammad wa aina Muhammad? Siapa Muhammad dan di mana aku nampak kalimah ni? Maka apa Allah kata? Wahai Adam,
oleh kerana aku nak ciptakan Muhammad inilah aku ciptakan kamu wahai Adam. Dengar tuan-tuan boleh lah. Allah nak ciptakan Nabi Muhammad ini daripada keturunan Adam, maka Allah ciptakan dahulu pencetus dia ataupun induk dia, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Lalu kerana aku ciptakan Muhammad inilah, maka aku nak ciptakan dunia dan isi-isinya. Allahu Akbar. Special Nabi Muhammad ada dan Nabi batang kubur Nabi tak ada. Dia duduk dalam satu keadaan yang dipanggil sebagai Nur Muhammad. Nur Muhammad. Sambung. Bukan zikir tu. Dengan surah saya suruh tuan-tuan sambung, tuan-tuan tak mau aduk karaoke dalam rumah, habis pecah, habis lepok-lepok. Tapi bukan orang tamat bermain, orang tamat sebelah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita faham hebatnya Allah nak ciptakan Nabi Muhammad. Ada sebab-sebabnya kenapa Allah ciptakan dunia. Kelia satu kronologi sebelum ada lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil dah sikit. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala dah jadikan Nabi, lalu dilwalad. Masuk walad apa? Lahir. Habis itu maulid jadi posat. Maulid jatuh pada isim zaman, isim makan, waktu, tempat Nabi nak dilahirkan. Itu jadi mim di depan. Tapi Nabi ni dia lahir tuan-tuan, dan Allah lahirkan Nabi untuk sebab apa? Apa tertulis? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala lahir dan hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk yang pertama membina kepercayaan. Macam mana percaya orang sebelum ada Nabi Muhammad dan macam mana pahaman orang sebelum hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada orang yang sembah apa? Berhala, batu. Lain pada batu dia sembah apa tuan? Api. Sebelum dia sembah api, dia sembah apa lagi? Ada daripada api dia sembah apa lagi? Matahari. Nampak zaman Nabi Ibrahim, puak matahari, puak matahari. Lagi dia sembah apa lagi? Macam-macam. Tak kira dengan lembu lagi. Ada surah tu tidak? Kenapa ada surah Al-Baqarah? Tuan-tuan, maka dihadirkan benda ni tuan-tuan. Nabi datang untuk membawa satu kepercayaan. Percaya di mana? Percaya balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama macam kita. Sebelum betul-betul Islam datang ke bumi kita ni tuan-tuan, ada kepercayaan dahulu yang pelik-pelik. Tuan-tuan pernah dengar tak? Orang dulu punya kepercayaan. Yang ni saya ambil sanad ataupun ambil cerita daripada orang lama-lama dalam ceramah. Saya tanya, Wan, orang dulu-dulu dia sebut kata pasal burung hantu sangat saudara. Saudara saya percaya kat burung hantu. Apa maksud kalau burung hantu dekat rumah kita? Tu ni jawapan. Ni kalau jadi penyerang ataupun jadi orang kata tentera, dia adalah sniper. Keluar di depan dunia raya. Apa maksud bila burung hantu berada burung, dia kata tu tanda orang nak mandi. Ada satu cerita tuan-tuan berlaku, iaitu Pak Lun Mak ni. Dia orang belah-belah tempat saya adalah belah-belah Jerman. Sebab saya pun belah Jerman. Bini dia Mak Lun Kiah. Dia berjalan datang lain tuan-tuan, tak ada berdalil. Malam dia duduk lengung depan pintu, tengok burung hantu. Hari pertama dia tengok, dia panggil, mati. No, udah nampak datang burung hantu tu atas pokok mak. Apa maksud dia? Maksud dia, burung hantu tu datang rumah pokok mana apa? Pokok tu nak mati, ataupun orang yang duduk dalam rumah obat tu nak mati. Duduk malam tu dia tengok lagi, meriah buang turun. Bila maghrib
Jadi orang rumah mana ingat mana? Ingat rumah maklum nak. Kira mereka rumah kamu. Kawan kira tadi rumah maklum nak. Mai malam ketiga. Tiba-tiba bini dia terik panggil. Abang, pergi dah. Kau rumah kamu pula. Pergi dah. Mana? Duduk dah tunggu rumah kita. Program Pokmat kata patut tanda-tanda mu nak mati. Faham tak? Faham tuan-tuan? Kepercayaan orang dulu-dulu. Saya pernah tanya seorang kawan ni, dah umur dia 80 lebih. Dulu ni, kenduri dulu ada macam-macam kepercayaan ustaz. Antaranya di Allah SWT kemah tu ada pokok pisang. Saya tak tahu kalau tuan masih sempat, tapi saya dapat cerita daripada orang yang dulu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia di doktrin telah diletakkan dalam otak ni akan satu kepercayaan. Kita faham dalam ni bahawa Nabi ni main Allah nak supaya mana menjadi satu nur, sebagai satu cahaya, sebagai satu penyuluh untuk buang kepercayaan yang kabur-mabur ini. Zaman para sahabat, zaman sebelum Nabi datang lagi, orang Quraisy atau orang Arab ni ada lagi satu kepercayaan yang selalu kita dengar. Antaranya iaitulah percaya akan bila lahirnya anak perempuan itu akan membawa bala, membawa sial dalam keluarga dan keturunan tersebut, maka akan dihapuskan anak perempuan. Ibu mana? Kalau percayaan itu, tradisi itu tak dibuang, agak-agak ada ibu-ibu ramai kalau ni. Tak ada. Sebab dihapuskan nasab keturunan yang perempuan. Maka Nabi kata Allah hantar dia sebagai satu wasilah, sebagai satu jalan. Kita ambil dah sikit wasilah ataupun cerita bagaimana Allah hantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi yang ketiga. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi ni untuk apa? Allah Subhanahu wa taala hantar Muhammad ni. Dia hantar Muhammad ni tuan-tuan. Dengan yang ketiga, dengan sabda Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Semua mengapai, semua ingat ayat pendek. Tetapi mana bukti? Maka bukti tu saya nak tunjuk kat tuan-tuan lagi dalam skrin. Adik, jangan balik lagi. Ada video malam ni. Video ni tak ada dekat handset anda. Sebab kat handset anda yang ada cerita bina dengan alukat. Faham tak? Faham tak faham sudah. Tuan-tuan, maka malam ni saya nak tunjuk yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu mana buktinya? Ada tuan-tuan pada skrin ni saya. Tuan-tuan standby saja. Maka sebelum saya teruskan tuan-tuan, ada sedikit iklan. Iklan dia saya nak ijazahkan pada ibu ayah muslimin muslimat akan satu selawat. Yang mana selawat ni saya dapat tuan-tuan ketika mana dalam pengajian saya bersama guru saya. Dan Allah SWT Muhammad, guru saya ni tuan-tuan, Allah baru saja jemput ajal dia baru-baru ni. Seorang ulama, seorang manusia yang cukup sufi, yang cukup warak. Kalau bercakap ni tuan-tuan, suara dia tak pakai suara saya. Suara saya ni suara guru saya ni seorang yang lembut, lemah lembut dan viral pada baru-baru ni. Almarhum arwah Tuan Guru Haji Rifai bin Yaakob meninggal baru-baru ni. Dia orang kampung biasa tuan-tuan, ngajar pun tak banyak tempat, tapi hebatnya waktu Allah ambil dia. Lautan manusia main. Padahal dia meninggal pukul 3. Mazhor simpan lah. Celah mana main, saya tiba tanya abang main pada mana, Perak dan tekan. Ada yang pada KL pun turun tuan-tuan. Inilah perbezaan orang yang Allah
sayang dan Allah mulia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tuanku pernah ijazahkan satu selawat pendek saja. Ibu ayah ikut anak rakam-rakam selawat ni tuan-tuan sangat-sangat elok digunakan dalam keluarga kita. Kalau anak ada anak kecil tuan-tuan baca tiup di ubun-ubun dia. Kalau ada ni apa nama isteri yang selalu wrestling suami tuan-tuan baca waktu nak tidur. Tapi bukan orang tangan permai, orang tangan permai kan. Kalau ada jenis suami hak misal macam tu kan, garang tu kucing tengok kucing patah balik. Amalkan selawat insya-Allah tuan-tuan melembutkan hati dan paling penting dia akan menjaga hati kita, iman kita insya-Allah tuan-tuan. Ikut saya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan daimatan bidawami adadama mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan daimatan bidawami adadama mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan daimatan bidawami adadama mulkillah. Tuan-tuan amalkan insya-Allah buat jemaah kubur saya juga tuan-tuan. Cuma kalau untuk terapi hati anak-anak tambah lagi satu yang ni amalan tuan guru saya. Saya ingat betul-betul amalan ni tuan-tuan dia betul-betul tekan sewaktu Allah ambil isteri dia yang tersayang tak lama. Mereka duduk bulan orang kata tarikh yang hampir sama hari itu. Itulah surah Al-Qadar. Amalkan tuan-tuan surah Al-Qadar. Tulis dalam buku nota, tulis dekat telefon surah Al-Qadar. Cuma kadang-kadang saya geram tuan-tuan, ada pakcik dah tapi memang dia kata ustaz surah Al-Qadar mana? Saya tanya dia pakcik yang tahu yang tahu selalu hantu tak mana? Inna anzalna ba'la surah Inna sudah hantu geram. Dia lebih kurang macam saya buat satu program tuan-tuan. Saya ingat lagi kali pertama program saya di Giat Marah. Tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala dia buat program dengan anak-anak cerita bab solat. Dan solat ni saya tunjuk sikit slide dia, video kenapa Allah hantar Nabi. Tuan-tuan bila cerita bab kahwin bab perempuan semua seronok dalam Allah dah nak ilmu tu. Bila saya tanya seorang tu, saya kata Taufik main depan orang Kelantan. Oh dempek. Dia bangun main. Tuan ni entah. Awak tak nak tanya satu soalan, pegang mic baca surah Fatihah. Menung. Saya ingat dia nak tarik nafas tak ada tu. Tak keluar hijaz, tak keluar babani raihan pun tak ada. Dia tanya saya, Ustaz, Fatihah apa? Saya kata sudah pula. Saya kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak kata apa tuan-tuan? Hafallah surah Al-Ham. Ibu pernah khatam Quran? Ayah pernah khatam Quran? Cari mai kat saya nama surah Al-Ham. Saya bagi la ni tulis fatih. Ada tak? Ada tak? Tak ada, tapi kita terbiasa daripada kecil-kecil baca surah Al-Ham. Dia disebut kataan surah Al-Ham. So daripada kecil budak-budak akan sebut loh, senang pun baca lah surah Al-Ham sampai antum. Daripada kecil dia bersebut surah Al-Ham, surah Al-Ham sampai terbesar surah Al-Ham tu sampai dia lupa nama surah tu adalah Fatihah. Sama macam Al-Qadar tadi. Amalkan tuan-tuan insya-Allah sebagai iklan sikit pada malam ni. Baik tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala saya nak bawa pergi kepada kenapa Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi. Maka Allah sebut dalam Al-Quran,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku hantarkan kamu, tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat. Apa maksud rahmat? Penyatu kasih sayang. Nabi ini adalah satu simbolik, satu insan yang penuh pada diri dia sifat kasih dan sayang. Bahawasanya kalau kita dengar tuan, bukan dekat manusia sayangkan Nabi. Bukit Uhud Nabi lalu saja tuan, dia seronok, dia rasa seronok Nabi duduk atas tubuh badan dia. Sayangnya Bukit Uhud pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya tuan-tuan, lalu bagaimanakah sayangnya umat manusia pada hari ini? Baik abang, buka pada satu kes yang baru-baru ni, yang sempat kita tunjuk dekat sekolah tadi. Tuan-tuan hati Allah, saya nak ibu ayah tengok bagaimana yang disebutkan tadi. Allah kata, aku utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu, ya, sebagai penyambung, sebagai simbolik, sebagai orang yang menjadi kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia adalah pencetus kepada kasih sayang kepada alam. Dapat tengok baik-baik. Tengok baik-baik bagaimana tuan nampak lampu ya, gunung bapa tikam ibu. Dapat tengok atas rezeki. Tuan nampak tak? Adik, baca saya sikit. Kehidupan Tuhan dah. Nampak tak? Nampak tak? Saya jadi apa tu? Sama juga aku. Semua dua tak atas rezeki tu. Nampak ke tak? Antara bawah kucing. Tuan-tuan, antara bawah kat kucing, orang kata kucing kan? Oh, alhamdulillah orang dah pernah permain ni pasal belah imam pun. Tanya kucing tak ada. Ada lah. Tuan-tuan jangan kata bawah kat kucing. Jangan tuan-tuan hina kucing, pasal kucing adalah salah satu makhluk Tuhan yang Rasulullah namakan kucing ni pada sahabat, betul tak? Nama apa? Abu Hurairah. Ayat selalu bagi Abu Hurairah. Dengar dalam hadis Abu Hurairah, nama dia sebenar nama apa? Itu pula dia kata. Betul tak? Macam saya kata tadi, betul tak? Daripada kecil dia baca surah Al-Ham sampai ke surah Al-Ham tu. Daripada kecil dia dengar nama An Abu Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah. Tanya nama sendiri. Kelab. Tuan-tuan, nama Abu Hurairah atau Abi Hurairah ni adalah nama yang sama perkataan dia dengan Allah turunkan ayat yang saya bacakan tadi. Wa ma arsalnaka illa rahamin. Itu akar usul asal perkataan. 3 huruf rahamin. Tuan-tuan, nama Abu Bakar, nama Abu Hurairah ini adalah Abdur Rahman. Nampak tak? Nampak tak tuan-tuan? Chemistry dia. Nampak tak? Dengar baik-baik perkara elok ni. Nampak tak? Allah nak cerita pentingnya perkataan kasih sayang. Bunuh bapa 3,000 tuan-tuan. Antara mahni bila begitu menjelang nak buka, maknanya dah mana Ustaz? Orang ni dah besar macam mana dia boleh tahan sampai tinggal bapa dan kampung ni? Tuan-tuan tulis malam ni baik-baik. Kerana pada batang tubuh manusia, Al-Imam Al-Ghazali cerita ada 3 jenis nafsu. Yang pertama tuan-tuan tulis, kena ingat nama dia nafsu ammarah bisu. Hak ni hadut jadi tu. Setan ataupun bisikan jin ataupun benda-benda yang tak baik, kita twist sikit hasut pun mudah. Kalau dia duduk pada tangga tingkat lawamah, tuan-tuan, lawamah sebulan, lawamah, di situ tuan-tuan dia ada sedikit masa kesal dia nak buat benda tak baik.
Namun tuan-tuan, yang malam ni saya nak ajak tuan-tuan, ibu ayah, adik-adik, kita nak bawa nafsu ni pergi kat mana? Nak naik satu lagi tingkat, nama dia mutmainah. Kena faham tu. Patutlah aku kadang-kadang buat baik, kadang-kadang buat jahat. Pasal nafsu tu dia boleh turun dan naik. Boleh faham tuan-tuan? Baik, sebut kata kucing. Ustaz tunjuk satu video. Bagaimana tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia gamak buat kepada seekor makhluk Allah yang nama tu kucing. Dia gamak buat. Pasal apa tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada di desktop. Ada desktop. Jadi kita ada desktop. Baik motivasi. Ya. Buka gambar yang budak tu, Ustaz. Tolong tu. Gambar yang budak kecil tu. Tu sebelah. Yang tu. Allah, tuan-tuan tengok baik-baik. Kita ada saksi ke Ustaz? Tolong. Zoom sikit, saya ambil lepas dekat, tak nampak. Dia berkata dalam skrin besar, gambar dia kecil tengok. Besar. Dan zoom sikit bagi ibu ayah nampak. Tuan-tuan, kes ni tak lari je dengan kes yang baru-baru berlaku baru-baru ni. Kalau tuan-tuan tengok, nak berlaku juga dengan saya sebut kataan garam tu. Tuan-tuan pesan tak? Dapat lagi maklumat dia? Tak dapat lagi? Tak dapat tangkap lagi? Kan ibu ayah tak tengok cerita langsung ni, tak tengok telefon, tak tengok Quran 24 jam. Tuan-tuan tengok tak? Tak viral baru ni, budak umur 8 bulan, pak dia bunuh menggunakan satu alat tupik, kemudian lemah dengan garam. Baru dia tu geram tu. Atas saat ni saya tanya, tak mengaku. Saya kata, ingat tak buka telefon dengan TV langsung dengan Quran ni? Sama lebih kurang macam budak dia kata, tapi kes ni lama sikit. Kes hak baru ni saya tak sempat masuk dalam laptop. Pak dia tikam bunuh anak dia menggunakan satu alat tupik, lalu tuan-tuan dipupuk ataupun diseluti dengan garam. Polis dalam kerajaan akbar tu rasa macam dia ni berada dalam ajaran sesat, sepasal dalam dia dalam tahanan penjara tu 24 jam ajaran zikir. Tuan-tuan, orang zikir ni hati dia cuna. Tuan-tuan tak percaya betul ngomong kan? Memang nak pergi bawa orang betul selawat, betul zikir. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Allah boleh nak buat lah. Tak percaya tuan-tuan nak didik anak, tuan-tuan buat salah. Tuan-tuan berselawat dulu, tuan-tuan zikir la ilaha illallah subhanallah, tuan-tuan jadi tibai lah. Kalau kita pukul pada waktu tu, kita betul-betul zikir dan benda tu memberi kesan pada hati. Pukulan hukuman kita tu tuan-tuan, dia akan setimpal dan dia akan menjadi pendidik, mendidik anak. Tapi yang selalu kita geram tu lebih. Tak tu. Tengok mana dekat. Lepas batang kayu, batang paik, patah dulu. Tapi bukan orang taman permainan, orang taman permainan. Ada buat tu nak kurus sikit. Tuan-tuan, budak macam ni tuan-tuan, anak macam ni, kita tahu ya Allah dosa tak ada, muka suci, muka bersih. Mana pergi perasaan hak rahman tadi? Perasaan ataupun sifat rahman, sifat sayang tu pergi mana? Tak tahu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal saya sebut tadi, Nabi diutuskan untuk apa? Untuk mendekatkan kita, untuk menjadikan diri kita perasaan kasih dan sayang. Kalau tak ada kasih dengan sayang malam ni, Tuan Muzi tak ramai macam ni. Pasal ada ukhuwah, ada rasa sayang. Ini buat-buatnya kita kena pakai pi bantu tuan-tuan. Rasa itu Allah letak, hidayah itu Allah bagi. Sebab itulah malam ni kita ada dekat sini. Kat sini kalau tidak, hati kita kata malam ni dia buat ceramah maulid kan. Ikan siakap ada. Kan bihun gurin ya. Kalau bihun gurin nak main kes. Tapi kalau ikan siakap ataupun gulai batang pisang, insya-Allah sampai. Dia letak syarat nak main.
Jadi tuan-tuan dengan risau, dia tanya kat tuan kursi masyarakat tadi kata insya-Allah tuan-tuan lepas mayang Isyak lagi kita ada lebih kurang muntah rekam tuan-tuan makan tengok. Kat patient tu nak tak dulu. Baru dia nak main ke surau bagi satu. Tuan-tuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau kita tahu Allah hantar Nabi bersepah, kita dah kenal Nabi mai sebelum daripada alam kejadian daripada manusia lagi Allah dah cerita dia. Yang mana Nabi Adam tanya siapa Muhammad, kita dah faham. Tuan-tuan kata Allah Subhanahu wa taala, kita nak pergi lagi tentang satu soalan. Saya tak tanya lagi, saya nak tanya tu. Satu soalan yang selalu orang tanya, kita sambut sambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bolehkah? Nabi buat ke? Ayah ibu dengan baik-baik saya jelas. Saya ambil dasar ni jurnal ataupun petikan daripada Majlis Fatwa Malaysia, yang mana dia sebut tentang Allah Subhanahu wa taala sesuatu perkara yang dibuat atau yang kita lakukan untuk memperingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara itu adalah perkara yang dituntut. Ini adalah hasil huraian Al-Imam Sayyuti dan daripada kalangan Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manahib Asy-Syafi'i. Nak cerita pada tuan-tuan bahawasanya benda ini tidak sah. Tuan-tuan Nabi mudah dia faham macam ni. Benda yang baik kita nak pergi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi tak berlari dengan syariat, buatlah. Tak ada masalah. Sebab hukum mana pun dia akan patah balik kepada 5. Tuan-tuan ingat baik-baik. Yang pertama apa dia? Hukum mana pun dalam hidup kita, hukum dia akan patah balik pimai guna lek ke tuyul gua ke, dia akan patah balik pada 5 saja. Yang pertama oh, ni slow kali dah bukan apa. Tak sat hak mana paper. Dia hukum mana pun dia akan pimai patah balik 5 ni. Yang pertama wajib. Ada bunyi dah. Lepas wajib sunat dulu tadi. Lepas wajib sunat sah. Lepas sunat harus. Lepas harus makruh. Lepas makruh haram. Adakah kita buat benda mengingati Nabi pada haram? Tak kena. Makruh kita berselawat pada Nabi. Makruh kita buat satu majlis memperingati Nabi. Tak kena. Sebab makruh ni ma la yusabu ala fi'lihi, benda yang tak diberikan ma la yusabu ala fi'lihi, benda ma la yu'aqib ala fi'lihi wa yusab atas wa yusab, dan diberikan pahala ala fi'lihi, ala tarki, atas meninggalkan dia. Makruh ni diberikan pahala bagi yang tinggal dan tak diberikan hukuman besar pada si pembuat ni. Takkan sabut Nabi, ingatkan Nabi jadi kedua lagu tu, tak kena. Tapi itu dah tinggal lagi 2 kan lah. 2, 3 tinggal. Terus dah lah apa nama haram dari jauh dah, tinggal 3 lagi. Dia nak pergi kat mana? Wajib. Kalau wajib kena buat. Tak buat tak lewat. No. Bantu. Kalau wajib masalah hak saya sebut tadi muntah tu masalah jadi. Tak jadi. Bantu kalau wajib ni masa pula sangat nak turun 3 orang, lagi 2 nak pergi ke mana? Sunat dan harus tuan nak faham betul. Sebab dia hukum mana pun dia akan berbalik pada 5 hukum ni. Tuan-tuan, aku nak bagi jelas, bagi para pasal saya pergi satu universiti baru ni ditanya soalan. Tapi bukan apa-apa ni lah. Betul baru ni COVID mana dia ceramah. Saya balik ke Jerman tu jumpa tuan, dia kata, Ustaz lagu mana? Ada ceramah kan? Tak ada. Tu tadi bahaya karbonara kayu. Karbonara kayu. Tuan-tuan, nak abang kata ada orang tanya soalan ni, maka saya clearkan pada tuan-tuan pada malam ni. Alhamdulillah. Allah hantarkan Nabi SAW pada kita adalah sebagai satu jalan, sebagai satu cerita penyambung kasih sayang. Baik tuan-tuan, maka Allah ni ada lebih kurang 30 minit.
Sebelum saya nak buka satu video, sebelum saya nak pergi kepada apakah khulafah Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada kita kenal Nabi, kita tahu keturunan Nabi Allah. Saya lupa nak cerita kepada tuan-tuan tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya nak peringat pada tuan-tuan dan diri saya, kita kena kenal keturunan. Kenallah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal orang dulu pun mementingkan tentang keturunan. Setuju tak tuan-tuan? Betul tak ibu ayah? Mak ayah kawan kita dulu cukup semua kita menjaga kenal keturunan kita. Betul tak? Ni pak nakan belah ayah hang duduk di Bentung, dia kena satu pak lain mak. Dia tiga tu dulu ni, betul tak? Satu pak lain mak, satu mak lain pak. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Betul tak? Dia tanya budak pakai baju ungu ni, dia kena ingat dah satu pak lain mak tu. Pening saja kita dah. Betul tak? Bukan pak dia tu, pak tuan tu. Kak pak sana izin nak mak jawab. Balik mak jadi polis, kosong-kosong tu dia. Ustaz tanya apa tadi? Tuan-tuan, orang dulu dia tekan keturunan macam tu, betul tak? Betul tak ya ibu? Budak-budak lada. Lillahi ta'ala tuan-tuan, ada satu kes tuan-tuan, dua buku dah tak naik. Mengaji dalam universiti sekali, UiTM, bergaduh bagai nak rock macam anjing dengan kucing. Last sekali satu ketika Allah menemukan mereka dalam satu keluarga. Pening tak pening tuan-tuan? Pasal apa? Pasal zaman lah ni dia main satu budaya, budak-budak tak berapa nak kenal sangat dengan ahli keluarga dia. Jom balik kampung, pian cik malah. Tapi hak anak nombor pun jom balik kampung, pian cik banyak macam pian. Tapi suruh kenal dah dia balik, tak kenal. Orang dulu sampai boleh lentas negeri pergi cari adik-adik. Betul tak tuan-tuan? Betul tak saya kata ni? Ada seorang pakcik dia cerita kat saya, sampai pergi Padang ni masuk dalam keluar Kelantan, pergi cari adik-adik. Jumpa tak? Jumpa tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala. Tahun 60-an, 70-an. Michael 2020 dia tak ada jumpa adik-adik, dia jumpa handset dia. Tuan-tuan kenal dah adik-adik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ni kita sebut sama-sama, ikut saya. Sebelum saya nak pergi soalan dan nak tunjuk satu video pada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab atau kama qala. Hati ikut. Maknanya ada sebagai ulama dia kurangkan sikit satu keturunan, itu tak ada masalah. Tuan-tuan, saya ingat dalam satu kesanan bersama guru saya, siapa yang kenal Nabi dan keturunan dia, Nabi kan kenal lebih sikit kita. Siapa kita lah. Abang Syahidat kenal orang sebelah abang kita, kenal lebih sikit. Kenal dia saya daripada mana, kenal pok nakan dia, kenal mok nakan dia, kenal. Kita rasa dengan dia rapat tak? Dia rapi lebih sikit sebab kenal lagi lama, lagi ramai. Dia boleh kita kenal, kita rasa lagi rapi dengan dia. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan bagi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah lahirkan dekat dunia ni menjadi satu rahmat bagi kita, menjadi satu syiar bagi kita. Dia keluarkan kegelapan yang sangat gelap dulu ni. Maka tuan-tuan, satu soalan yang saya nak tanya pada ibu ayah. Tapi sebelum tu tuan-tuan, kalau boleh, bila kita nak sebut satu-satu perkataan, sebutlah dengan jelas dan baik. Sebab apa tuan-tuan, kadang-kadang orang panggil, kan nak pergi mana? Nak pergi rumah mau molek lagi, molek terus. Jadi perkataan tu dari makna sebut mau itu rusuk. Dia ada dengar, oh sedap nama. Sebagai orang panggil nama lah. Nama siapa? Abdul Rahman. Dalam bagi kat dia Ufuman. Betul tak? Kalau man tu ada makna yang baik, dia rela boleh bagi. Tapi kalau man tu tak baik, dia tak suka, jangan
Lagi kita ingatlah, tak boleh menggelar orang sesuatu tanpa redha dia. Kita bagilah kira ini. Ustaz mana tu? Ustaz Castello. Lekat sampai ke Ustaz Castello. Ustaz mana? Ustaz Manpangan. Oh, ada pasal kemat sikit lah. Tu saja lah. Tu awang sengit. Pasal apa sengit? Pasal motor pada baca sengit. Kerja nak lek kan. Kalau dia redha boleh panggil. Kalau dia tak redha jangan panggil. Sebab Nabi gelar dekat Abu Hurairah. Dia redha dan dia suka. Pasal memang kena dengan sifat dia. Suka bawa kucing. Kita mana jumpa dia, dalam jumpa ada kucing. Kita dalam jumpa ada apa? Baca tengok. Ada yang sehat. Kunci kena ada. Tidak tadi kan? Tertinggal handset, patah balik main rumah, tertinggal dompet, tak apa, pergi dulu. Jadi ada duitnya. Tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan dalam jumlah Abi Hurairah, dia ada apa? Ada kucing. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak sempat nak tunjuk video kucing. Bagaimana manusia seksa kucing. Dia ambil kucing, dia kubur dalam satu lubang konkrit, dia konkrit kucing tu sekali dengan simen. Dan viral waktu PKP itu dia kubur kucing dalam mesin. Allah. Tu nak kata lagu makna tu. Tuan-tuan, kerana nafsu. Maka nak jaga nafsu yang pertama boleh tuan-tuan. Yang pertama untuk jaga nafsu kena selawat. Yang kedua untuk menjaga nafsu perbanyakkan istighfarillah innahu kana ghaffara. Dan penghulu istighfar malam ni saya bagi kat tuan-tuan balik Google, screenshot, simpan dekat handset. Boleh tak? Saya bagi depan saja. Sebab kalau saya bagi sampai belakang sekali, saya tepuk balik tuan-tuan bunyi. Saya bunyi Arab lagi, tuan-tuan bunyi Jerman. Tak percaya kita aci cuba. Tuan-tuan, penghulu istighfar ni sangat-sangat digalakkan amal pada waktu Allah Ta'ala nak mula menuliskan para malaikat nak tulis catat amal kita. Bila? Subuh. Yang kedua kita nak baca bila? Elok asar ataupun maghrib. Amalkan kalau boleh. Tuan pengurusi tuan imam, kita buat jadi amalan di surau ni. Nak baca apa Ustaz? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ataupun kalau ramai khalaqtana wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. Sambung. Aku gelar. Aku kata dah sini. Batang sambung dia dandan pelanu. Ibadat naik motor tengah-tengah dia boleh tekan brake tau. Pertama Allah Subhanahu Wa Taala selawat istighfar amalkan untuk kita menepati hati. Dan saya bagi dua lagi zikir. Ibu ayah amalkan, ini adalah zikir Allah terutama untuk anak-anak kita. Tuan-tuan, yang pertama baca Ya Latif. Cuba sebut Ya Latif. Tuan-tuan, saya Allah Subhanahu Wa Taala bukan uji, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sedikit minta saya khidmat pada 2-3 pasangan. Dalam seminggu dua ni tuan-tuan, ada seorang tu tuan-tuan duduk dengan saya daripada pukul 11.30 sampai 4 subuh, berceritakan tentang masalah rumah tangga. Rumah tangga yang tak nampak jalan, melainkan kena berpisah. Dia tanya orang ni pendapat. Sebab saya ni dia kenal daripada zaman saya dah orang dengan Ustaz Lepit tu lah. Zaman saya dah muda-muda lagi, saya dah kawan dengan mereka, dia kenal saya dah. Tapi bila Allah uji, ujian dalam hidup dia, ramai kata pisah je lah, jalan terbaik. Semua orang kata pisah. Tapi dia main rujuk, dia tanya nasihat saya kata jangan. Tuan-tuan, kalau orang tanya nasihat tuan-tuan, minta pendapat, kalau benda tu Islam kata lebih baik bagi jadi elok, tuan-tuan kena habaq asal dia kena bagi jadi elok. Kok mana cara pun ikhtiarlah nasihat bagi elok. Dulu ikhtiar.
Kecuali tak nampak jalan satu yang nampak dong kira-kira dia. Muncul dia tetap tak lain tak bukan. Kalau buka metro pun dia main satu penyata ataupun satu warta tajuk 1001 alasan pelik yang menyebabkan bergaduh rumah tangga. Contoh apa dia? Letak botol cat, bini letak tang betul-betul tempat ni. Tu lelaki jenis orang selong atau jeruk ni, dia kira nak cepat ni. Sepoket pakai set 3-3. Aku kira nak cepat ni. Lepas makan aku tak tahu. Oh, dia punya gigi mata. Kalau mata aku bayar, dia tak tengok. Kata jangan nampak tentang letak botol kicap. Yang kedua bukan gigi. Bini suka hak jenis tolak kutu, laki hak jenis suka lipat. Tentang tak tahu panggil jenis buat gigi ni tu. Faham tak faham ni? Tok laki dia suka hak jenis bila guna tu ada sikit-sikit dia lipat lah. Bini tak mau dia lipat, dia suka tolak tu. Bukan gigi dia gaduh. Ni daripada mana? Bukan saya, pejabat agama. Kenapa tuan? Hak Nabi diutuskan untuk jaga hati. Nak jaga macam mana? Selawat dah bagi, untuk istighfar kita amal. Yang ketiga, amalkan baca ya Latif, dan seterusnya ya Halim. Sebut ya Halim. Boleh dengar tak? Boleh tak? Baik. Apa nama abang saya tak nampak dia tak ada. Sebelum buka video tengok dia. Tak buat abang dengan tak pakai desktop ni. Saya tunggu hantu duk kono-kono, tengok tak masuk pula. Tersyahid dah. Aku baru kono. Habis dah. Boleh. Abang, kalau abang boleh tak boleh abang buka desktop yang saya sebut. Tekan kat desktop tu tak apa dah. Abang boleh masuk dah. Aku buat kono ni. Duk tengok masa duk jalan lah. Okey nak? Okey baik. Tentang kata Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya. Sebelum saya nak buka pada satu video ni sangat penting. Kenapa Allah hantar Nabi? Maka saya bagi kat tuan amalan, iaitulah untuk menjaga hati kita, untuk kita kenal Nabi. Nabi dia dakwah dengan hati. Nabi dia tak kasar tuan. Dakwah Nabi tak kasar-kasar. Dakwah Nabi dengan hati. Mana kata bukti? Sehingga mana orang letak najis atas tubuh badan Nabi ketika Nabi beribadat, Nabi balas tak? Tak. Itu dakwah dengan hati. Kalau kita punya kata-kata kata-kata bengok mana ada 3 dalam zaman kita, mana dia gitu. Betul tak tuan? Ada satu kisah saya teringat tuan. Seorang budak ni, budak kafir ni tuan, budak Quraisy ni, dia ni tuan, mak dia pesan kalau orang ni lalu buatlah apa-apa kat dia, hancur dia dengan ayah. Budak ni umur 10 tahun, mak suruh dia buat lah. Dia tak bertiba dia buat lah. Mak tu tak suka kepada Rasulullah SAW. Maka dia suruh anak dia setiap hari kalau nampak dia lalu, hang buatlah, hancur ayah kat dia. Maka setiap hari Nabi kalau lalu lorong tu, Nabi punya baju tak pernah kering, basah. Sebab apa? Budak tadi corok. Satu hari tuan, Nabi lalu tiba-tiba kering. Nabi dah boleh jelek. Aku dah standby dah. Hari ni mesti basah juga. Tiba-tiba tak basah, kering. Tengok di atas, tak ada budak tu. Yang mak dia ni tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tak kenal betul pun dengan Rasulullah. Sebab lama tak tengok. Maka Nabi naik tanya dekat orang. Maka orang buat habaq budak-budak ni sekalian, dia masuk tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu Wa Taala dia tanya dekat mak budak ni, dia kata ni rumah sekian-sekian fulan kan, sekian-sekian budak. Ya. Tak kenal Rasulullah. Saya selalu jumpa budak ni, tapi hari ni tak nampak. Anak saya demam. Anak saya demam.
memang tak tepuk oleh orang pandai lah. Tu no. Nabi minta apa? Ayam. Nabi baca apa tuan? Yang itu teraman surah Fatihah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apapun ujian Allah hantar main kat kita, niat ya Allah kat situ. Allah hantar musibah sakit, ya Allah sihatkan. Allah hantar musibah rezeki sempit, ya Allah minta luaskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi baca tuan-tuan, Nabi bagi budak tu minum. Allah angkat doa Nabi, tulis budak tu minum, dia sedap, dia lega. Bila dia lega, dia jadi apa? Dia jadi apa? Rabbah jinnah. Dia jadi terkejut pasal apa? Orang yang dia buat jahat tu depan mata dah. Dia, kalau adik tiap hari duk kata kat Pak Long kita, tapi Pak Long tak jumpa adik, tiba-tiba satu hari jumpa depan mata hidung, agak dia jadi apa? Dekat lajak tak ada, motor tak ada nak lari, duduk depan-depan jadi apa? Oh, dia ketak dia macam. Tapi Nabi tak kata apa kat budak tu. Nabi bangun beredar macam tu saja. Tuan-tuan, depan Nabi keluar baru dia tanya mak dia, macam mana orang ni boleh masuk dalam rumah kita? Mak dia kata, pasal apa yang takut sangat kat dia? Mak kenal tak dia siapa? Aku tak kenal, tapi dia main kata dia kenal kan? Aku tak kenal dia. Tuan-tuan, itulah Rasulullah dakwah dengan hati. Baik kata nanti Allah Subhanahu wa taala. Ada betul tak? Yang korban tu lalu tekan siap-siap. Saya kita buka. Tuan-tuan, inilah yang keempat dalam ceramah kita pada malam ni. Dalam ceramah kita pada malam ni, kenapa Rasulullah itu dihantar kepada kita? Baik, tuan-tuan, soalan mah telah pun tiba. Hadiah dua jenis. Nak reward duit boleh, nak produk pun kita bagi. Soalan saya, siapa kat sini dia rasa dia orang Melayu angkat dengan? Seorang ni. Betul-betul main tengok IC kan? Merah apa? Tuan-tuan faham tak soalan saya ni? Ni soalan Ahmad ni. Saya faham ni soalan Ahmad. Jarang penceramah nak cerita benda ni, tapi benda ni saya dapat, saya notice sebab saya tak tahu esok saya hidup ke tak. Dan benda ni saya dapat daripada orang yang lama pengasas pondok Derang. Tapi saya nak lilitkan dengan yang saya sebut tadi. Soalan ni pernah ditanya oleh Prof Emeritus Osman. Dia kaji benda ni sampai dekat Oxford University, Oxford. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, siapa kat sini orang rasa diri dia orang Melayu kat dengan? Seorang ya. Minta tuan kursi CIC sana. Yang dia kalau cek nama tu tembak lah. Tuan faham tak ni soalan saya ni? Faham tak? Okey, soalan yang betul dia lagu ni dengan baik-baik. Soalan dia, tolong cerita kat saya apa maksud Melayu. Boleh jawab, hadiah kat untuk tuan-tuan. Boleh tukar dengan RM2 malam ni. Tuan-tuan boleh RM100 percuma yang saya nak bagi. Apa maksud kataan Melayu? Awak tu tengok belakang, tekanlah Syekh Google dulu dah. Saya dah terang lah, saya pergi, tekan lah. Tuan-tuan tekan Zat. Ada tak? Ada tak ada? Tekan. Saya nak maksud tu membawa kepada benda yang positif. Makna itu membawa kepada perkataan itu membawa pada maksud yang positif, yang baik, yang khair, kata Prof Osman. Ada tak? Malam ni lain sikit ilmu dia lah. Saya nak relate dengan Nabi SAW ni dengan baik-baik. Saya buka lagi seminit. Kalau ada angkat tangan, tolong jawab. Sebab saya nak claim balik dekat Dr. Osman tu mahal lagi dia nak bagi kat saya. Dan lillahi ta'ala tuan-tuan. Ada tak? Saya tak jawab. Kalau ada, tuan-tuan Google. Saya nak yang baik. Kalau dia tak adalah Melayu adalah satu bangsa di berada spesial, saya tak mau. Saya nak maksud. Ni live ni kan senang-senang bayar.
Tuan faham tak ni? Faham tak? Bukan kalam saya bersandar kalam Prof ini yang dah buat kajian sampai ke Oxford, University Oxford. Makna University Oxford ni kan tempat yang tak tahu nak hatam lah. Segala kitab, segala ilmu duduk di situ. Lalu dia tanya saya dalam satu seminar, tanya kami semua ni, budak-budak universiti. Tak ada siapa boleh jawab kan. Dia kata, mudah ya. Cuba buang perkataan kat depan dia bang. Benda tu jadi positif kan negatif? Kita pun bila jawab, dia turun semua. Tuan-tuan dah. Betul tak? Bila sebut perkataan tu semua dia jadi negatif dia tak? Janji pukul 8, naik pukul 9 dia kena janji bang. Buat kerja, pisang goreng, nega sama pisang goreng, tapi dengki orang ni bang, panggil apa? Nampak tak tuan-tuan ha? Dekat boleh ha? Baik. Tuan-tuan nak jawab tadi, ada lagi ni, nak beri peluang ni. Ada, abang kat belakang nak jawab kan? Ada tak nak jawab? Sebab masa saya tak panjang. Sebelum saya nak buka satu video. Ada tak? Baik. Bismillah walhamdulillah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Ini kata kalam orang tua seorang yang saya jumpa ketika ceramah saya dekat dengan Kuala Nekam. Dia ni antara orang pioneer lah dalam pembinaan ataupun perubahan Mahathir. Tuan-tuan, dia kata kat saya, sampaikan ilmu ni Ustaz Azra'i, kita bukan orang Melayu. Saya jadi dia tengok saya awak nampak ada bangla Pakistan ke apa? Saya nampak ada saya awak kat mana tadi? Jerman. Puan-puan nak jadi besi Ozil. Pertahankan Islam sampai dia kena ban, tak boleh main kat Arsenal tu. Oh lupa, tuan-tuan tak tengok bola. Quran dia kan, minta maaf. Dia kena bodoh. Tuan-tuan, dengar baik-baik nak. Dia kata kat saya, Ustaz, cerita kita bukan Melayu, kita Malaya. Dia faham tak? Kita siapa? Malaya. Siapa ada bawa buku dengan pen? Ibu izinkan buku dengan pen tu main dekat sikit kat saya. Kasih Ustaz. Saya turun tunjuk dekat tuan-tuan, bagi nampak sebab whiteboard tak ada. Kita nak tekan video tu, main pun. Sekali lagi ilmu ni ibu sampaikan kepada siapa-siapa pun. Lalu ibu sampaikanlah, tuan-tuan sampaikanlah pada siapa-siapa pun. Kerana ilmu ni mungkin tak dapat kecuali melalui apa yang saya sampaikan malam ni. Tuan-tuan buat. Oh ini Piramli ni entah 10 kali. Malaya. Pecah baik-baik. 3 huruf dia. Huruf pertama huruf Mim. Saya tulis huruf Mim. Huruf kedua huruf Lam. Huruf ketiga huruf Ya. Tulislah siapa yang ada, siapa handset ada boleh rakam, siapa yang ada boleh tulis dekat handset dia, boleh tulis nota, tulis mana ilmu ni jarang dapat, tetapi ini fakta insya-Allah. Apa maksud Malaya Ustaz? Mim dengan maksud Muhammad. Lam sambung dengan mim. Maksud lam dan huruf mim yang saya tulis ni, lam, mim dalam bahasa Arab maksudnya tidak. Ya sambung dengan huruf zal, sambung dengan huruf lam. Ya, zal, lam maksudnya yazal. Apa maksud yazal? Hilang. Maka apa gabungan maksud 3 huruf ni Ustaz? Muhammad lam yazal. Nabi Muhammad tak akan hilang. Maksud dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takkan hilang daripada bumi Malaya. Buktinya, tuan-tuan yang berusia 50-an 60-an masih ingat tentang sejarah Kedah. Sebelum tuan-tuan kita dijajah oleh puak-puak Inggeris, siapa jajah kita dulu? Siapa pernah jajah kita? Siam, tahniah. Pertama Siam, tulis Siam. Selain daripada Siam lagi? Tak lama berubah lagi? Tuan-tuan dengan kita mana ni? Penggerak.
Saya tak dah, belum diri tu dulu. Oh, bukan. Lepas tu betul dah. Jemput lagi sudah. Lagi belakang main. Hindu. Apa tu tadi ni? Awak tak dengar? Itu geram tu. Jelas bagi jahat. Hindu. Dengar baik-baik. Sebab tu dekat Sungai Tani ada lagi candi yang dekat Mauyang ni kan. Siamnya ke? Dibelah kita ni separuh tingkat Hindu, separuh tingkat Siam. Baik, dengar baik-baik. Kita faham tu zaman Muhammad Muhammad ada filem tu Langkah Suka tu. Betul tak? Kedah tua, Kedah tak berapa tua tu. Faham tak faham ni? Ni nak bagi ilmu ni. Tuan-tuan, zaman ni kita dah pun dijajah. Saya nak tanya tuan-tuan, bisa dengar tak orang siap baca Quran ke mana? Payah tak saya ni tanya tengok TV dah, tanya kata tengok Quran. Ni saya tanya Quran, orang siap baca ke mana tak boleh nak jawab. Bisa tengok tak pertandingan qari Quran dengan Quran orang wakil pada India baca Quran ke mana? Saya dengar kan? Dia bunyi lain kan? Wah, mana kan? Ada tak orang Melayu baca Quran bunyi lagu tu? Ayah baca Quran bunyi ala-ala Siam. Siam kan dia cakap ia lagu Siam kan? Lagu. Kita baca Quran dan Siam tak? Oh, dia tak baca. Dah. Ada yang pelek Siam. Dia cakap pelek Siam tuan. Baca Quran tak bunyi Siam dah. Cakap saja bunyi Siam tu. Quran dia tak bunyi Siam. Dia bunyi baca Quran. Tetapilah cari siapa pun orang kita ni baca Quran, dia akan bunyi apa? Dia akan keluar lajah Arab. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi seketik-seketik. Tu fakta yang pertama. Kita dengar baik-baik dah. Fakta yang kedua, yang pertama baca Quran. Yang kedua tuan, orang-orang dulu semuanya pakar menulis Jawi, betul? Saya catat lagi siapa di Hindu tulis ni. Dah kata Hindu jejak hitam. Yang tulis saya nak bagi RM2 jadi ya. Tak buatlah pakar semua nak saya tulis. Tulislah ni abang, hak kat belakang main tulis. Kalau pakar tak tahu, siap gagah sebab dekat dengan pendang tu keluar ni nama tu baju tiga jalan tengah ni ikut jalan Cina tu keluar tu pendang dan dia pergi gunung nak kau tu tengah-tengah orang gunung tulis dekat siap boleh tulis siap ramai tak? Tak ada. Tapi malam ni kalau saya tulis lagi ramai boleh tulis dah main mana tu. Itu yang kedua fakta yang ketiga. Yang kedua, tulis Jawi. Pertama baca Quran, tulis Jawi. Yang ketiga, kita dengar ni ilmu ni, insyaAllah mahal ni. Sampaikan ke orang, saya buat cuma kubur Tuan-tuan pernah jumpa tak kawan-kawan tuan-tuan dulu, ibu ayah, adik-adik, kawan kita yang nama dia di hadapan ada perkataan Said ataupun Sarifah. Ini fakta ketiga, fakta keturunan. Bisa dengar tak? Syekh Sarifah ni keturunan Siam ke? Hindu? Jauh lagi. Main mana? Mana bukti dia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi Nuh, pedagang-pedagang Arab turun main dekat kita lebih awal daripada puan ni. Mereka main dakwah kat kita dah. Istana sultan dulu dijadikan pusat-pusat pengajian. Boleh faham tak ni? Maka tuan-tuan, dia kata ustaz guna supaya ustaz sebut selalu saya orang Malaya. Dia punya aura lain macam. Bukan hak bawah apa ni, hak bawah bukan hak bayar dalam TV tu. Bukan hak vitamin C, vitamin A tu. Rasa aura saya sebut saya rasa tuan. Malaya maksudnya dalam tubuh badan kita, dalam tubuh badan kita adanya
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, benda baik yang kita sebut itu adalah doa. Kalau anak kita dia buat salah, kita dah bagi dah hamim, cukup 44 kali doa tu jadi doa. Maka tuan-tuan, hari ini kita adalah Malaya. Muhammad lam yazal, ada makna yang baik untuk kita. Sebab itu tuan-tuan, dulu buka sejarah dia ada tulis tanah Mala harimau. Oh, ada dua harimau ni. Tuan-tuan faham tak faham ni? Betul tak saya sebut? Tuan-tuan, kita nak keturunan Nabi Muhammad, Paul Nabi Muhammad, Allah Nabi Muhammad itu berada dalam tubuh badan kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malam ni ilmu special. Ibu simpan buku ni, bu apa ni yang seterusnya yang pernah misal daripada tengok jam ni. Ustaz kita boleh monti ke apa ayat orang bagi kita minum. Tuan-tuan, saya nak pergi kepada yang terakhir, yang keempat. Ni tak ada point lah. Yang keempat, kenapa Rasulullah dihantarkan kepada kita? Saya tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Taraktu fikum amrayn lam tadillu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatul Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tuan-tuan, dalam hadis ini dia kata apa? Aku tinggalkan kepada kamu. Kamu siapa? Umat dia. Amrayn, dua, lam tadillu, tak akan sesat kamu in tamassaktum bihima, kalau kita genggam, kita pegang elok-elok. Dua benda ni, kitab Allah, Al-Quran. Hak ni saya tak sebut, sebab yang saya sebut daripada awal ceramah sampai dekat pukul 9, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang Quran kita kan, saya nak tutup dengan satu video. Nabi Allah hantar mai tuan-tuan, dia ada satu mukjizat kubra, mukjizat yang hebat yang tak akan boleh diulang sampai kiamat, iaitu Al-Quran. Yang ini tuan boleh tekan share Google, memang ada. Share Google, share wal Facebook, naik. Iaitulah orang-orang kafir yang masuk Islam kerana kaji Al-Quran untuk menyesatkan orang Islam. Bukan seorang, bukan dua, cukup ramai. Salah seorang tuan-tuan, saya jumpa dalam program bersama Mukallaf, orang-orang Allah SWT Mukallaf, orang taklif, Mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Salah seorang perempuan daripada Sabah. Siapa dia? Dia ni title dia tu orang panggil macam dengan Padri Hak Mata, Habli Hak Dosa. Dia pensyair, penyanyi, menjadi syair. Tuan-tuan, dia salah seorang yang masuk Islam kerana apa? Kerana mengkaji Al-Quran untuk sesatkan orang Islam. Tak jumpa. Sebab Allah dah janji untuk jaga Al-Quran. Zabur, Injil, Taurat, mereka percaya tak? Ya, mereka percaya untuk manipulate isi dalaman itu untuk kepentingan mereka. Tapi Al-Quran mereka tak boleh. Kena baca tuan-tuan, dan baca bagi betul. Didik anak kita. Abang muda-muda baca Quran, jangan main handset banyak sangat. Takut jadi macam maklum dekat Al-Ustaz, pencen baru nak mula pegang. Lepas tu baik kat saya, Ustaz, makcik ni malu dah habang, tapi nak kena habang lah. Awak, makcik ni baru mula mengaji Quran, rasa sedih lah juga. Tak apa makcik, Al-Quran nak baik tuan-tuan. Jangan kata ke orang yang baru nak mengaji, kita nak tanggung musuh. Kalau orang tu baru nak mengaji, bagi semangat. Saya kata makcik, dengan Al-Quran tidak ada istilah lambat selagi masih ada hayat. Bacalah, belajarlah. Dia dengar-dengar tu teriak tu kan, dia mata, tisu tak ada. Dia tak tisu tak ada. Tak, makcik nak baca ni pekat, tak dengar lah. Tak apa baca, dia baca-baca dengan sedap suara dia, tapi tuan-tuan dia tarik ayat tu. Abakulama ja'a'um. Stop cik. Takkan saya lebih pilih hawai, saya tak pernah dengar abakulama. Yang ada paku dinding, paku kayu, tu pun nak buat kursi.
Pak ulama main mana pula? Nak sebut fa jadi pa. Paku. Bukan paku makcik, angkat lidah sikit. Fa. Opa. Di pa juga. Dapat opa kalau lagi nampak lah. Tuan-tuan, Al-Quran tidak ada istilah lewat aja lah. Saya nak tengok diri saya dan tuan-tuan, saya sendiri pun nak mimpi kadang-kadang lost juga, jujur saya lost. Amalkan suratul Mulk sebelum tidur. Kita cuba kita boleh nak. Pasal apa? Saya nak tunjuk video ni. Tuan-tuan, kenapa Allah hantar Al-Quran kepada kita? Adik, ayah ada, ibu ada, masih ada ibu, abang masih ada ayah ibu, masih ada ayah ibu. Tahu tak apakah impian mereka yang sebenar? Ni tengok kecil tu dia jawab, apa boleh jawab? Dia tanya kamu, tahu tak? Tak buat tahu. Masa tak kenyang saya perlu beritahu. Saya speaker tu tak masuk dah tu. Tak ada. Hubung mic ni satu atas boleh tahu kita dengar ya. Tengok dalam dia punya audio.
Tuan-tuan, saya suka pada, teruskan, saya suka pada pakcik ni. Tuan-tuan dengar baik-baik. Ustaz Zul bagi jelas. Tuan Zul, pakcik ni bagi satu kata-kata yang tuan-tuan malam ni saya nak sampai betul-betul. Inilah sebenarnya kenapa Rasulullah hadir kepada kita. Antara sebab kenapa kita sambut Maulid Nabi. Apa dia kata? Anak adalah harta kita untuk akhirat. Anak adalah satu aset kita untuk kita ke akhirat jika kita bawa dengan betul. Dia adalah kunci kepada kita. Dia adalah harta untuk kita. Seperti mana hadis Nabi SAW tentang 3 yang akan bantu kita. Selain daripada sedekah, selain daripada ilmu yang bermanfaat, Ibnu Salih yud'ulah, anak yang saleh yang akan mendoakan kita. Maka adik-adik, ibu ayah, penghujung ceramah saya, minta maaf sedikit lewat, namun inilah ending dia tuan-tuan. Apakah sebenar yang kita nak bawa dalam kehidupan kita, dan apakah sebenar yang kita ingin menjadi satu pegangan dalam hidup kita. Penghujung dia adalah di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan satu perkongsian video ni kita dapat stop dah tu. Tuan-tuan mati Allah, Al-Quran adalah satu-satunya pesanan, satu-satunya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala tinggalan Nabi pada kita. Ajarkan anak kita Al-Quran, ajarkan keturunan kita Al-Quran. Sebab saya tutup dengan video dan satu cerita cuma 5 minit. Saya nak minta kepada tuan-tuan, berlaku depan mata saya sendiri tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak jadi PU lagi waktu tu, tengah duk ngaji miskin, orang ketuk pintu rumah sewa tengah malam untuk tolong pergi baca Yasin, baca Quran kepada ayah dia. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun duk fikir mungkin ada balik lenjok. Tapi bila saya sampai di rumah tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya dengan 3 orang kawan, bila saya sampai tuan-tuan, saya mula dah baca Yasin setahun, tiba-tiba saya dengar dan saya tengok anak-anak tu lalu, bukan sikit, ramai dengan cucu pun ada lah. Tapi siapa yang baca Quran? Saya dengan kawan saya. Celah-celah tu pula tuan-tuan, tak habis lagi Yasin, dengar duk bunyi nak pusaka tanah ayah. Duk nak pusaka tanah ayah lah. Lalu tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila habis baca Yasin, saya pergi kat abang ni, sebab abang ni dah jaga wash dia antara dia balik tu. Saya tanya, guru ni baca ayat, baca dalam Quran? Dia jawab dengan jujur, kami tak berhenti baca.
kita pun orang jemputan ya, nak boleh baca tolong baca sekali, dua agak sekali baca. Tapi nak bangun fikir kita pun. Kalau ada dalam rumah tu ramai benar. Tapi tak boleh baca Quran. Wahai adik, wahai anak muda, kalau kamu kenal balik waktu kamu kecil dulu, mak ayah kamu tak pernah tinggal kamu tak? Daripada kamu baby, dia belah kamu, dia didik kamu, dia belai mandi, dia selerak kamu, dia tak pernah tinggal kamu. Tapi tuan-tuan, bila saya sampai tu saya tanya, tadi macam tak ada siapa baca, kecuali adik yang main tolong tu. Saya kesian, saya rasa saya nak minta adik tolong baca. Hak pagi tu kan anak dari luar. Tu bila saya balik tuan-tuan, tak ada. Maka malam ni nak muhasabah, wahai ibu ayah tak salah kita nak mengejar aset dunia, kejarlah. Tapi seiringkanlah dengan aset kita untuk akhirat. Wal akhirah khair wa abqa. Kita angkat tangan. Nak tengok malam menung saat aku kalau tadi tilok-tilok di jam mata tu ini ada orang yang nak boleh baca Quran kat aku. Kalau saya lagi aku pejam-pejam mata ni, pejam tulis, ada anak-anak cucu aku nak boleh baca doa kat aku. Kalau ada, senyumlah wahai ibu ayah tuan-tuan puan-puan. Anda berjaya menyediakan aset, bekalan aset untuk anda. Namun jika masih belum terlambat, insya-Allah sampaikanlah hajat anda pada mereka. Kami tuan-tuan saat ni bahagi juzuk baca untuk ayah dan guru kami yang bersayang. Masih berjalan sampai saat ini. Yang jauh buat cara jauh bahagi juzuk, kalau yang dekat terus atas kubur baca. Tuan-tuan, kita adalah aset dan kita akan mencari aset. Maka malam ni tuan-tuan saya minta wahai ibu ayah kalau boleh sediakanlah aset yang terbaik dalam hidup kita, insya-Allah. Sekurang-kurangnya dia tak akan tinggal. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li ustazina wa liman ahsana ilaina. Dia baca perhabis daripada mak ayah, tuan, nenek, puan semua sampai ke ustaz-ustaz dia. Allah Akbar. Inilah aset kita insya-Allah. Kerana ini nak pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Awal saya cerita sampai habis dan tentang sunnah dan selawat zikir yang kena kita amal, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Haza min fadl Rabbi. Saya rasa cukup untuk setakat tu malam ni tuan-tuan. Saya ucap terima kasih atas jemputan, dan saya harap tuan-tuan teruskan ukhuwah macam ni. Teruskan tuan-tuan support dalam program-program agama macam ni, supaya mana mudah-mudahan hajat Tuan Pengerusi, hajat kita semua ingin tempat ini lebih besar dan selesa, lebih ramai dapat mengimarahkan tempat ini. Kita sebagai pengasas mengajak orang kepada kebajikan, fastabiqul khairat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, sebelum saya tutup insya-Allah borang kita ada sedikit perkongsian. Yang pertama tuan-tuan, di luar sana ada dua produk yang kita bawa. Produk ini tuan-tuan antara matlamat misi dan visi untuk membantu sebuah pusat pengajian Quran yang terletak di kampung Puak Lama, Jalan Alak Jangwih tuan-tuan, Alak Jangwih, Gunung Riang. InsyaAllah yang pertamanya untuk yang ada stok alat miskin tuan-tuan, ada alhamdulillah insya-Allah sedikit, iaitu produk hapus ibu rustung. Bagi ibu ayah, adik-adik kalau ada masalah rustung, sangat saya sarankan amal, sebab dia adalah herba pilihan. Lama mana ustaz nak kesan tuan-tuan, saya pun kebetulan abang Lee main malam ni. Lepas ni tuan-tuan kalau nak ambil kat dia apa tak dekat sini tuan-tuan, saya ni tak tentu ceramah.
Dan ataupun banyak sikit bila tak boleh COVID ni, banyak ada nega sikit tuan-tuan. Kadang-kadang doa kuasa dia boleh cerita antara orang yang pernah ambil bagaimana kesan. Tuan-tuan, insya-Allah saya bersandarkan pada Allah, tuan-tuan, sangat berkesan bagi yang ada anak-anak rajin bersin, sesemua merayang hidung, jerawat tu lebih teruk pada daya kereta api tu. Kan? Kalau perempuan kadang-kadang luruh rambut sikit-sikit tu biasa tuan-tuan, tapi kalau luruh macam hantu kat 5-3, dia sedung mana? Ya, tuan-tuan. Jadi yang kedua iaitulah produk Gami Midah Sunnah. Gami Midah Sunnah ni tuan-tuan, ramuan bahan-bahan sunnah yang terbaik untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Dia flash pada dalam, proses pada dalam, insya-Allah kita bagi makanan-makanan yang baik. Allah suruh kita cari wa kulu washrabu, kita cari benda-benda yang baik untuk kita berikan kepada keluarga. Dan yang ketiga tuan-tuan, minyak kasturi. Kita pernah dalam hadis Nabi cerita pasal kelebihan minyak kasturi, dia menghindarkan daripada benda-benda yang tak baik, sihir, gangguan. Dan nanti mati Allah Subhanahu Wa Taala yang terkini ada satu cerita cikgu yang Allah uji dia, rumah tangga dia diuji dengan sihir untuk memisahkan mereka. Jadi tuan-tuan, bila dia pakai itu, Allahu Akbar, dia rasa lain. Sebab apa? Sebab antara kelebihan minyak kasturi. Dan yang keempat, adik-adik angkat sat borang tu, naik ustaz satu. Tuan-tuan, ada satu borang ni nama dia untuk bacaan kepada arwah ataupun orang-orang yang kita nak sampaikan untuk pembangunan Darus Salihin. Saya membantu cari dana tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh tulis nama apa semua isi. Sekali lagi tuan-tuan semua balik kat Abang Zul, kita dia akan buat dalam tung tu lah. Kalau tuan-tuan nak klik, kalau ada stapler boleh lagi bagus. Saya cuma tak buat stapler tadi ni. InsyaAllah mudah-mudahan dengan perkongsian malam ni mendapat maghfirah dan najiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana ya Allah, jam'an hadza jam'an marfu'an wa farqana min ba'di tafarraqa ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami ya Allah, biarlah kami umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersyafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafaat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, idfa'na min al-bala wa al-waba wal fahsya wa kulli syaitan. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah daripada kematian yang menghidupkan baik ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada ya Allah ta'un ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.